Pertamanya saya melihat bagaimana senario demografi politik nampak gayanya sudah berubah daripada 2008 kepada 2013 ini. Ini juga ada kaitan dengan program transformasi negara yang pelbagai elemen yang telah diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib dan juga konsep rakyat didahulukan itu telah juga membawa sedikit sebanyak untuk membuka minda rakyat terutamanya di pengundi Parlimen Kuala Selangor ini untuk menyokong Barisan Nasional. Dari segi saya selaku calon muda ini, saya lihat mungkin dari segi demografi pengundi di Parlimen Kuala Selangor, daripada 62,000 pengundi ini lebih kurang 32% merupakan orang muda yang berumur di bawah 40 tahun ke bawah. Dan saya fikir ini juga boleh jadikan satu perkara yang harus diambil perhatian bagaimana untuk mendekati seluruh rakyat yang pengundi-pengundi di Malaysia, di Parlimen Kuala Selangor ini. Sesungguhnya apabila menjadi calon ini bila orang berkata tentang winnable candidate, interpretasinya pelbagai. Sama ada winnable candidate di peringkat parti UMNO ataupun di peringkat agensi ataupun di peringkat rakyat. Tetapi bagi saya konsep winnable ini yang sebenarnya telah diterjemahkan oleh Perdana Menteri ialah calon yang boleh memenangkan Barisan Nasional. Saya akui dalam UMNO bahagian dan juga kepimpinan politik di Kuala Selangor ini ramai yang boleh menjadi winnable candidate. Tetapi saya fikir perkiraan dan juga mungkin kajian mendalam yang telah dilihat oleh Perdana Menteri Malaysia selaku pengurusi Barisan Nasional yang memungkinkan saya menjadi winnable candidate. Tapi bagi saya yang paling penting sekali ialah bagaimana kita boleh meyakinkan pengundi-pengundi di Parlimen Kuala Selangor untuk mereka kembali balik menyokong Barisan Nasional. Kerana sebagaimana yang kita sedia maklum, 2008 Parlimen Kuala Selangor ini di bawah pemerintahan iaitu Parlimen PAS, ahli Parlimen PAS. Dan ini saya fikir cabaran yang bagi saya agak getir untuk mengembalikan keyakinan semula, dan saya yakin ianya boleh dilakukan kalau ada kerja kuat di peringkat calon, jentera, masyarakat, pengundi untuk mewujudkan gelombang biru di seluruh Parlimen Kuala Selangor. Okey Datuk, kalau kita melihat kepada isu-isu ataupun masalah-masalah di kalangan masyarakat di Kuala Selangor ni, terutamanya kalau kita melihat daripada segi ekonomi, sosial, infrastruktur dan juga dan sebagainya, dan mungkin Datuk boleh klasifikasikannya dan apakah agaknya strategi-strategi yang Datuk ada untuk menyelesaikan isu-isu masyarakat setempat? Apabila saya dalam proses turun ke Padang, tadi pun mungkin lihat saya turun ke Padang meraih undi di peringkat akak umbi. Saya akui sejak 5 tahun yang lalu di bawah kerajaan Pakatan Rakyat ramai rakyat dan juga pengundi di Kuala Selangor ini mengeluh tentang kebajikan mereka, infrastruktur mereka, pembangunan modal insan mereka, peluang pekerjaan mereka, di samping itu juga peluang untuk mendapatkan rumah mampu milik. Dan ini merupakan antara perkara-perkara yang menjadi perbualan dan isu di kalangan mereka, dan mereka amat berharapkan agar apabila kembali ke Barisan Nasional, inilah antara perkara-perkara yang harus diambil perhatian oleh calon-calon yang mewakili Barisan Nasional di Parlimen Kuala Selangor. Bagi saya antara perkara yang sering menjadi perbualan di kalangan orang muda di sini ialah pertamanya banyak gelanggang-gelanggang futsal yang tidak dimaintain. Dan ini merupakan satu kekangan mereka yang ingin beriadah ataupun ingin meluangkan masa mereka dengan bersukan. Itu pertama. Yang keduanya peluang pekerjaan. Ramai anak-anak muda di Parlimen Kuala Selangor ini terpaksa berhijrah keluar daripada Kuala Selangor ini kerana peluang pekerjaan yang begitu sempit bagi mereka. Dan saya akui kalau kita dapat kembali ke Barisan Nasional, perancangan yang strategik harus dilakukan untuk membawa lebih banyak pelabur-pelabur, terutamanya kilang-kilang dapat diwujudkan di kawasan-kawasan strategik perindustrian dalam usaha untuk memberi peluang kepada anak-anak muda yang ada di seluruh parlimen ini untuk mendapat peluang pekerjaan. Dan di samping itu juga rintihan anak-anak muda terutamanya pengundi ialah perumahan mampu milik. Kerana ramai ibu bapa yang saya ketemui ialah mereka mengeluh harga rumah makin lama makin meningkat. Dan ini menjadi satu keluhan daripada pengundi-pengundi di Parlimen Kuala Selangor. Dan saya fikir apabila Perdana Menteri mengumumkan manifesto
pembinaan 1 juta rumah maupun milik menjelang tahun 2020, saya fikir ianya boleh diterjemahkan juga sikit sebanyak dalam Parlimen Kuala Selangor. Ini penting untuk meyakinkan bahawa apa yang kita sebut kita lakukan. Dan di samping itu juga saya lihat antara perkara yang menjadi perbualan di kalangan pengundi-pengundi ialah bagaimana perancangan perindustrian dan ekonomi itu dapat dipertingkatkan. Kerana rata-rata mereka ni adalah golongan kampung dan mereka memerlukan dan mendahagakan industri kecil dan sederhana di peringkat kampung-kampung masing-masing. Tetapi saya lihat kalau kita bercakap tentang IKS semata-mata tanpa ada peluang-peluang lain, ia tidak bermakna. So saya fikir dalam konteks ini, Kuala Selangor ni ialah di mana Selangor bermula. Sejarah Bukit Melawati itu yang mempunyai taman alam dan juga 3 sultan yang dimakamkan, Sultan Selangor yang terawal yang dimakamkan di Bukit Melawati, seharusnya boleh dijadikan satu landasan untuk menjadikan Kuala Selangor ini pusat pelancongan. Dengan adanya klip-klip di Kampung Kuantan tempat saya dibesarkan, saya fikir ini juga akan memberikan satu nilai tambah untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan juga peluang-peluang ekonomi kepada penduduk dan rakyat di Kuala Selangor. Dan yang terakhir sekali saya lihat di segi modal insan. Kerana saya lihat kita ada UiTM Puncak Alam dalam Parlimen Kuala Selangor. Kita ada college vocational di Ijuk, sekolah menengah sains di Kuala Selangor dan pelbagai lagi institusi pengajian sama ada peringkat sekolah menengah ataupun tinggi. Tetapi ianya tidak mencukupi. Saya fikir perlu ada engagement iaitu pusat-pusat pengajian tinggi. Contohnya politeknik, college community, bahkan institut-institut latihan harus wujud di dalam Parlimen Kuala Selangor kerana demografi kampung ini boleh memungkinkan mereka didekatkan dengan arus modal insan ini supaya mereka boleh didedahkan kepentingan pengajian tinggi, supaya mereka boleh menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia menjelang tahun 2020 nanti. Kerana kita tidak mahu tercicir dalam arus kepesatan. Waimah Selangor maju, tapi kalau rakyatnya tercicir, tidak ada gunanya bagi sebuah negara ataupun negeri maju seperti Selangor ini.